Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya nak tunjuk semula bagaimana untuk kamu melukis poligon. Okey. Sebabnya yang hari tu ramai yang lukis tak lukis betul-betul. Tak guna pembaris dengan betul. Kemudian lukisan kamu tidak tajam. Okey. Jadi ini latihan yang saya bagi. Jadi, bila kamu nak lukis, kan saya bagi tahu dah, kena rujuk buku teks. Jadi ni saya bagi tahu. Okey, untuk segi 4 ada A sampai E. Okey, kemudian bila nak lukis, rujuk buku teks. Okey, jadi yang A ni saya dah buat arrow dah. Jadi saya nak kamu semak semula, padam balik elok-elok dan lukis semula. Okey, yang mana hari ni saya nak tunjuk macam mana untuk kamu lukis. Okey. Kita tengok yang ni saya tunjuk beberapa contoh. Okey. Okey, kita tengok yang B, macam mana kita nak lukis. Okey. Bila kita nak lukis, kita tengok dia kata dekat sini, kalau kamu tengok gambar rajah ni, dia lukis 4 titik. Jadi bila lukis, pastikan kamu kena kira elok-elok. Okey, contohnya. Okey, jadi kita kira, tengok dia ada titik yang atas sekali. Okey, kita lukis titik yang atas. 1 titik. Okey, kemudian dia menyerong ke situ. Maksudnya 1, 2. Kemudian ke bawah 2. Jadi 1, 2, ke bawah 2. Di sini. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 pula. Jadi 1, 2, 3, 4, 2. Di sini. Okey, kemudian yang ni dia mesti sama. Okey. Jadi kamu kena lukis 4 lah, sebab dia ada 4 ruang dekat situ kan. Jadi saya nak tunjuk 1. Senang. Okey, supaya kamu nampak. Okey. Kemudian ambil pembaris. Okey, mesti guna pembaris. Jangan tak guna pembaris. Bila kamu tak guna pembaris, kamu akan dapat satu lukisan yang tidak elok. Okey, jadi bila kamu ambil pembaris, okey, jadi bila kamu ambil pembaris, ni contoh pembaris kamu. Okey, tengok. Kena letak elok-elok. Jadi baru kamu gariskan. Jangan ada terkeluar-keluar. Okey, tak boleh. Kalau terkeluar-keluar, dia jadi tak cantik. Okey, dan kamu susah untuk mendapat sudut yang tepat. Okey, jadi bila letak pembaris, letak elok-elok pembaris tersebut. Bagi dia kena betul-betul. Okey, kemudian garis. Saya padam balik. Okey. So, saya letak pembaris di sini. Jadi, pastikan lukis elok-elok. Okey, garis elok-elok biar bucu bertemu dengan bucu. Okey. Kemudian, ambil balik pembaris kamu. Dia mesti bucu bertemu bucu dan satu garis yang lurus. Okey, sebab kalau tidak, kamu takkan dapat satu sudut yang cantik. Sudut kamu tak betul. Okey. Jadi kamu pusing. Susah sikit lah saya pakai pembaris ni kan. Okey, kemudian garis. Baru kamu akan dapat satu bentuk yang cantik. Kalau tak, selalu kamu garis macam ni. Kamu tengok yang tepi ni. Ni yang selalu kamu garis. Okey, jadi kemudian setelah kamu lukis, ambil kamu punya protractor. Okey, saya tunjuk macam mana nak guna protractor. Okey, contoh. Okey, contoh kita nak ukur sudut yang tepi sini. Okey, saya tulis dia punya ni. Okey, ni sudut A, ni titik A, titik B, titik C, titik D. Okey, sekarang kita nak ukur titik D. Jadi ambil kamu punya protractor. Okey, kamu kena pusing protractor kamu. Letak, kan saya kata dia mesti dekat titik tengah protractor ni
mesti letak dekat bucu dan garis dia mesti di atas garis itu. Jadi kamu tengok. Dia mesti atas bucu dan garis dia mesti atas garis merah tu. Okey, jadi sekarang kita nak baca sudut A. Sudut D ni, tapi kamu tengok garis dia. Garis dia yang A ni, dia dah lebih daripada 90 darjah. Ni 90 darjah. Okey, ini adalah 90 darjah. Jadi dia dah lebih daripada 90 darjah, kita kena tengok bahagian dalam. Jadi bila bahagian dalam, kita baca bahagian dalam adalah lebih kurang 110. Jadi buat macam ni dan tulis 110 darjah. Okey, contoh. Kalau kamu nak ukur sudut C ataupun nak ukur sudut, kita tengok nak ukur sudut C. Okey, bila nak ukur sudut C, kamu tengok. Okey, macam biasa, macam saya kata, dia kena macam tu. Okey, kemudian dia kurang daripada 90 darjah. Kalau kamu tengok, 90 darjah dia di sini. Tu, saya buat tanda tu. Itu 90 darjah. Jadi dia kurang daripada 90 darjah, kita kena tengok bahagian luar. Jadi bila bahagian luar, tengok, bila kamu buat garis tak lurus, kamu dapat garis kerekot-kerekot macam tu, jadi dia punya bacaan tidak begitu tepat. Jadi dia sepatutnya di sini. Jadi jawapan dia adalah 54 darjah. Jadi buat begini, 54 darjah. Okey, selalunya sudut yang ni akan sama dengan sudut D akan sama dengan sudut B. Sudut A dia tak sama. Jadi kamu kena ukur. Okey, harap kamu faham ya. Okey, jadi kita tengok pula contoh kalau kita nak lukis, ni heksagon. Yang ni yang saya tengok banyak sangat yang dia tak cantik. Okey, jadi bila kita nak lukis, tengok, dia kata kat situ heksagon ialah permukaan sarang lebah dan ada 6 sisi lurus. Jadi lukis 6 sisi. Okey, jadi mulakan dekat sini. Saya ambil pen color lain. Okey, 6 sisi 1 titik, kemudian dia 1 titik, baru 1 titik. Okey, 1 lagi titik. Okey, kemudian ke bawah menyerong, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini. Okey. Tak kisah macam mana pun bentuk heksagon kamu. Okey. Janji dia sekata. Sekata tu bermaksud dia punya sisi dia sama dan kamu garis ikut pembaris. Okey, kita ambil pembaris. Ambil pembaris kamu. Okey, gariskan. Okey, sini 1. Atas 1. Okey, garis tu pastikan ikutlah dia punya garis lah. Saya ni sebab saya susah nak ikut garis. Jadi kamu kena pastikan kamu ikut garis betul-betul. Okey. Okey, garis. Okey, garis. Garis. Okey. Jadi kamu dah dapat satu bentuk heksagon. Okey, sekarang kita nak ukur sudut. Okey. Kita labelkan. Okey, ni titik A, ini titik B, ini titik C, titik D, titik E dan titik F. Okey, jadi sekarang kita labelkan. Okey, kita labelkan. So ambil protractor. Okey, sekarang ni bila dia sekata, okey,
kamu ambil contoh kita nak tengok sudut E. Jadi ambil protractor. Okey, letak dia punya pusat protractor dekat titik E tu. Kemudian pastikan dia mesti satu baris. Okey, kemudian kita tengok. Okey, sudut E kalau kamu tengok di protractor, ini adalah 90 darjah. Tengok saya buat titik tu kan, itu adalah 90 darjah. Jadi kalau kamu tengok sudut E tu dia menghala ke F. Jadi dia dah lebih daripada 90 darjah. Bila dia dah lebih daripada 90 darjah, maka kita kena tengok bahagian luar. Jadi bila tengok bahagian luar, okey, kalau kamu tengok, okey, andai kata kalau cikgu saya tak nampak. Okey, bila tak nampak, ambil semula kamu punya pembaris ni tadi. Okey, ambil semula pembaris tadi. Apa yang kamu perlu buat, pergi balik dekat tempat garis tu dengan perlahan. Okey, dengan perlahan. Okey, letak semula. Okey. Letak semula, kamu garis bagi dia panjang sedikit. Okey, garis bagi dia panjang sedikit. Begitu. Okey, jadi baru kamu letak semula protractor kamu. Ingat dia. Okey, baru kamu letak semula kamu punya protractor. Okey, jadi protractor kamu, ingat pusat kena ada dekat dia punya bucu. Okey, jadi sekarang kamu tengok, kamu dah panjangkan garis. Jadi dia lebih daripada 90 darjah, maka dia punya titik adalah berada di sini. Lebih kurang. Okey, jadi lebih kurang 124. Okey, tengok. Ni 120, 121, 122, 123, 124. Jadi, ini 124 darjah. Dan kamu mesti akan kata, cikgu kenapa tak sama dalam buku teks? Buku teks 120. Okey. Dia bergantung kepada kamu punya grade. Grade tu apa ni yang petak-petak segitiga ni? Dia bergantung. Jadi kalau grade kamu tu berbeza dengan yang buku teks, dia takkan sama. Okey, dia takkan sama. Okey. Jadi sekarang kita semak. Yang lain betul tak 124? Okey, jadi ambil pula kamu punya protractor. Okey, nanti kita nak semak yang mana? Okey, kita nak semak yang C. Tengok C betul tak sudut C 124. Okey. Jadi bila kita nak semak sudut C, kita panjangkan garis. Garis yang C tu kita panjangkan sedikit. Okey. Okey, kita panjangkan sedikit. Okey, kita panjangkan sedikit garis C. Begitu. Okey, kemudian ambil protractor, letak dekat titik C sebab kita nak guna sudut C. Okey, nak ukur sudut C. Jadi bucu pusat protractor mesti ada dekat titik C. Oh, saya silap. Bukan kita kena panjangkan garis C, kita kena panjangkan garis B. Okey, kita panjangkan garis B. Dia sebenarnya soalan sudut ni sangat seronok untuk buat kalau kamu faham. Okey, jadi panjangkan garis B. Okey, dia tak sama sebab susah saya nak ukur guna ni. Okey, jadi okey. Kita letak bucu dekat titik C. Okey, kemudian kita samakan. Okey, jadi sekarang kita tengok. Okey, jadi titik B tak cukup pula dia punya ni. Saya okey, saya panjangkan sikit lagi. Okey, jadi kita ambil ni, kita letak di situ. Okey, jadi kita tengok. Okey, sekarang
dia mesti okey, jadi dia mesti di sini. Jadi dia ini adalah 90 darjah. Okey, kalau kamu tengok 90 darjah tu berada di sini. Jadi dia dah lebih daripada 90 darjah. Jadi bila dia dah lebih daripada 90 darjah, maka sinilah kita kena baca bahagian dalam. Bila kita baca bahagian dalam, kalau kamu tengok ni 110, jadi dia adalah 114. Okey, jadi ini adalah 114. Dan kamu akan cakap dengan saya, cikgu, kenapa dia tak sama? Yang ni 124, yang ni 114. Okey, dia tak sama sebab grid ni tak sama. Okey, sebab grid ni ada yang kita besarkan, jadi dia tak sama dia punya bentuk. Sebab tu dia tak sama. Okey, kalau kamu lukis elok-elok di atas grid yang sama, dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi tak ada masalah sebab ni adalah kemahiran untuk kamu mengukur sudut. Dia sama ke dia tak sama, itu kita cerita belakang lain kali nanti. Okey, jadi untuk hari ni kamu kena dapat kemahiran boleh mengukur sudut. Okey, jadi saya harap kamu faham. Okey, dan saya nak kamu buat semula. Okey, sebab saya tengok kerja rumah yang kamu hantar dekat saya, memang saya tak berpuas hati. Okey, sebab bila melukis perlu lukis dengan tepat. Okey, dan perlu guna pembaris. Dan pensel perlu tajam. Okey, jadi saya harap kamu faham. Saya akan masukkan video ni di YouTube. Okey, jadi kamu boleh tengok bila-bila masa yang kamu nak supaya kamu lebih faham. Andai kata kalau kamu tak faham, kamu boleh PM saya kembali. Okey? Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum.